Kita berjumpa lagi pagi ini dengan coret-coret saya, ya, dengan coretan saya mengenai silat. Dan tajuk besar kita pagi ini adalah musuh bukan dicari. Okey, jadi musuh bukan dicari adalah moto persilatan kami, silat lintau, silat Minangkabau. Musuh bukan dicari, bertemu musuh pantang mengelakkan. Itu nombor satu. Hari ini tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok dalam masyarakat kita, bukan semua orang Melayu tahu silat. Apa itu silat sebenarnya? Ramai orang menganggap silat tu ilmu gaduh. Silat tu mengajar orang bergaduh. Tak ada kebaikannya pada silat tu, kata orang. Kalau belajar silat ni kerja nak tumbuk je, nak mukul orang je. Itulah yang ada dalam minda, mungkin itulah yang ada dalam fikiran orang-orang kita. Kita agak sedih, kita berasa agak sedih apabila pandangan yang negatif dilemparkan oleh orang kita sendiri terhadap budaya kita sendiri. Kita lupa bahawa budaya kita ini merupakan maruah kita. Maruah kita sebagai satu bangsa, ya, terletak pada budaya yang kita bawa. Kalau kita bawa budaya kuning dalam kehidupan kita, maka maruah kita jatuh, tuan-tuan. Sekiranya orang ramai tahu nilai budaya yang terkandung dalam silat, sudah tentu mereka akan menghantar anak mereka mempelajari silat ini. Sebagai suatu seni bela diri yang tumbuh dan kembang dengan subur di jajahan Pasir Putih terutamanya sejak tahun 1995 hingga hari ini, di mana hari ini kita telah berjaya melebarkan sayap ke beberapa negeri yang lain, daripada nama asalnya Pertubuhan Seni Silat Lintau Pasir Putih kepada Pertubuhan Seni Silat Lintau Malaysia. Silat lintau ni, jika diamati, mengandungi nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan seharian. Di antara nilai-nilai tersebut adalah disiplin, sabar, hormat, yakin diri, beradab, bersemangat, kependekaran, integriti, dan semangat juang serta kesukanan yang amat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kamal Shah bin Abdullah Zawawi, Guru Utama Pertubuhan Seni Silat Lintau Malaysia, yang saya pimpin sejak tahun 1995 hingga kini. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya sekarang dan menonton video ini. Yang pertama ialah disiplin. Okey, seperti yang saya kata, tajuk besar kita ialah musuh tidak kucari, bertemu musuh tidak pantang dielakkan. Okey. Jadi di antara apa namanya nilai-nilai yang terdapat dalam silat ini, yang pertama ialah disiplin. Disiplin adalah perlu ketika mempelajari silat lintau ini. Tanpa disiplin diri dan kepatuhan kepada peraturan silat lintau, pelatih silat lintau tidak akan dapat menguasai langkah dan buah silat dengan sempurna. Perlu diingat, disiplin ini apply kepada semua jenis silat, semua jenis seni bela diri, bukan hanya silat lintau. Selain itu juga, disiplin yang diterapkan kepada pelajar akan menjadikan pelajar
dapat menguruskan diri dengan baik, lebih fokus di dalam pelajaran, sama ada pelajaran silat mahupun pelajaran akademik sebenarnya. Ini kerana silat mengajar kita menggunakan otak kiri dengan otak kanan dengan seimbang. Kebanyakan kita, tuan-tuan dan puan, lebih menggunakan otak kiri daripada otak kanan. Itu hakikatnya. Ramai orang yang menulis dengan tangan kanan, maka menunjukkan bahawa ramailah orang yang menggunakan otak kiri. Ramai orang di mana kalau orang yang menggunakan otak kiri, tangan kiri, maknanya otak kanan dia lebih efektif. Ada perbezaan dekat situ, tuan-tuan dan puan. Tapi dalam silat kita diajar menggunakan kanan dan kiri, kanan dan kiri, kanan dan kiri, menyebabkan ada keseimbangan di antara otak kanan, fungsi otak kanan dan fungsi otak kiri. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, nilai yang kedua ialah sabar. Orang yang belajar silat, belajar seni bela diri, tak kiralah bela diri apa pun, dilatih supaya memiliki sifat sabar dan tidak terburu-buru dalam sesuatu perkara. Terutamanya apabila berhadapan dengan situasi pergaduhan, ya, pertengkaran, ya, dan sebagainya. Maknanya kita diajar supaya kalau ada konflik, ya, kalau berhadapan dengan konflik, kita diminta tenang diri dulu. Timbang perkara yang ada di hadapan kita dengan baik. Sabar itu penting. Bersikap sabar itu akan membuka pintu hati kita ini berfikir dan menilai situasi serta mengambil sikap yang betul. Tanpa kesabaran kita tidak akan dapat mengambil sikap yang betul, tidak akan dapat membuat keputusan yang betul. Maka tanpa kesabaran itu kita akan menjadi orang yang, yalah, orang kata orang yang tidak sabar, tetapi orang yang sebenarnya ganas, orang yang sebenarnya tidak memiliki kesempurnaan daripada segi peribadi dia. Pelajar-pelajar ilmu bela diri, pelajar-pelajar ilmu bela diri itu mesti menjadi seorang yang sabar. Dan untuk menjadi orang yang sabar bukan mudah. Kerana itu pelajar perlu dididik dengan baik sehingga mereka berjaya memiliki sifat sabar tersebut. Sifat sabar hanya dimiliki oleh mereka yang khusyuk ataupun hadir hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 45, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang bermaksud, dan mintalah pertolongan dengan jalan sabar dan juga salat. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan mintalah pertolongan kepada Tuhan kamu itu dengan jalan sabar dulu dan salat. Kerana sesungguhnya wa innaha lakabiratun, yang demikian itu terlalu amat besar, terlalu amat berat. Lakabiratun, apa dia yang terlalu lakabiratun? Sabar dan salat, dua perkara ni terlalu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk sahaja. Maka didikan ini perlu, dan inilah yang kami didik kepada pengamal ilmu bela diri yang belajar supaya memiliki dua sifat ini, iaitu sabar dan salat, yang sentiasa mendirikan salat yang yakin bahawasanya Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada kita melalui dua jalan ini. Murid yang berjaya memiliki sifat sabar ini secara langsung akan menjadi seorang manusia yang khusyuk, orang yang rendah hati dia, yang hadir hati dia, yang sentiasa ingat kepada Allah SWT dan tawadhu',
yakni merendah diri sepanjang masa. Nilai ketiga, tuan-tuan dan puan, yang boleh didapati daripada silat ialah hormat. Hormat. Maknanya nilai kedua yang diajar ini, hormat ini, datangnya daripada firman Allah SWT daripada surah Al-Isra ayat 23, ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, ya, sehingga akhir ayat akhir ayat itu yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Itu gist of the matter, iaitu pertama sekali Allah memerintahkan kepada kita supaya jangan menyembah selain daripadanya, dan setelah itu perintah yang kedua ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Di sinilah sifat hormat itu diasuh supaya pertama sekali kita reti, kita tahu menghormati kedua ibu bapa. Setelah itulah barulah kita hormati, kita belajar, kita mengajar ataupun kita belajar menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Tua dari segi umur, tua dari segi ilmu, dan macam-macam lagi. Umpamanya guru kita di sekolah, hormat guru kita, kerana mereka lah yang mengajar kita ilmu, ya, di sekolah itu, yang mungkin tidak mampu ibu bapa kita nak sendiri nak ajar kepada kita. Guru juga perlu dihormati. Guru silat, guru matematik, guru sejarah dan sebagainya. Maka hendaklah kita ni belajar hormat orang, dan kita mengajar, instil, kita tanam di dalam hati pesilat-pesilat, penuntut ilmu bela diri, semua tuan-tuan dan puan ni, bukan hanya silat lintau, semua tuan-tuan dan puan, supaya belajar menghormati, learn to respect others, belajar menghormati orang lain, sama dia lebih tua, yang sebaya ataupun lebih muda daripada kita. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang orang yang muda daripada kita ni, kadang-kadang dia lebih tahu daripada kita pun ada. Jangan kita ingat kita ni lebih senior, lebih tua, maka kita lebih tahu. Tak. Dia tak jadi begitu, tuan-tuan dan puan. Dalam zaman IT ni, zaman IT dan artificial intelligence, AI ni, tuan-tuan dan puan, dia dah tak serupa dengan zaman dulu. Itu dia benda dia. Jadi penuntut ilmu bela diri ditanam dengan sifat taat kepada Allah, menghormati ibu bapa serta orang yang lebih tua daripada mereka, berdasarkan firman Allah tadi. Selain itu juga penuntut ilmu bela diri dididik, selain daripada dilatih, dia juga dididik supaya menghormati guru mereka dan menanam rasa kasih sayang sesama hamba Allah di muka bumi ini. Nilai seterusnya, tuan-tuan dan puan, ialah yakin diri. Yakin diri. Mempelajari seni bela diri, sebagaimana seni bela diri yang ada di luar sana, tak kira lah silat ke atau seni bela diri asing, mempersiapkan diri kita ini untuk menghadapi kemungkinan yang tidak diundang. Okey? Baik untuk keselamatan diri maupun orang lain yang memerlukan pertolongannya. Selamat datang kepada yang baru bersama saya menonton video ini, live saya ini. Saya Kamal Shah, dan kita sedang membicarakan tentang falsafah silat dan nilai-nilai yang terdapat dalam silat. Ya. Terima kasih kerana bersama saya. Nah, mempelajari seni bela diri seperti yang saya katakan tadi, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kemungkinan yang tidak diundang, baik untuk keselamatan diri maupun untuk orang lain yang memerlukan pertolongan kita. Sebab kita tak tahu, tuan-tuan dan puan, ya, kita tak tahu apa yang akan berlaku di mana-mana, sama ada dalam rumah kita sendiri ataupun di luar rumah kita,
bila waktu kita, ataupun semasa kita sedang memandu di jalan raya, ya, di tengah jalan, ataupun yalah, di mana jugalah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Fauzi, salam yuk, ya, yuk Kama. Terima kasih kerana bersama saya. Kita tengah cerita tentang nilai-nilai yang terdapat dalam silat ini, sila bela diri. Hope stay yuk ya, Fauzi. Terima kasih kerana tegur saya. Jadi kita tak tahu tuan-tuan dan puan, ya. Ada kemungkinannya ada masa-masa yang tertentu mungkin ada orang memerlukan pertolongan kita. Misal katanya berlaku kemalangan jalan raya di ya, kemalangan jalan raya di hadapan kita, dan kita tengok orang yang kemalangan itu, dua pihak ni nak bergaduh contohnya, masing-masing nak menyalahkan satu sama lain. Maka apabila kita instil dalam diri kita ni, yakin diri tadi dengan ilmu yang kita ada, maka di situ kita boleh mencelah untuk meleraikan pergaduhan, ya, untuk meleraikan kedua pihak yang bergaduh. Maka itulah yang kita nak buat, tuan-tuan dan puan. Itulah kerja kita, itulah fungsi kita. Apabila kita ada yakin diri. Kalau kita tak ada yakin diri, kita buat apa, tuan-tuan dan puan? Ini lah, inilah kita buat. Ramai orang sekarang ni bila berlaku kemalangan begitu, dia keluar daripada kereta, dia turun, dia tengok dua orang ni bergaduh, ni kerja dia. Kerja dia ambil video. Dia ambil video orang ni. Bukan dia nak tolong. Dia ambil video, dia rakam video, dia viralkan video. Apa tujuan kita pun tak tahu. So tuan-tuan, kita lihat sekarang ni, mempelajari sini bela diri ni penting. Dan kerana ia dapat menanamkan sifat yakin diri, dan dengan menguasai silat ataupun seni bela diri ini, seseorang bukan saja akan menjadi yakin diri, tetapi juga tidak takut dengan gangguan atau ancaman daripada pihak lain. Dan juga tidak takut untuk meleraikan pergaduhan yang berlaku di antara dua pihak. Okey. Nilai seterusnya, tuan-tuan dan puan, ialah adab. Adab, bukan adat, tetapi adab. Orang Melayu ni, tuan-tuan dan puan, terkenal daripada dulu lagi sebagai orang yang mempunyai adab dan sopan santun yang baik. Terkenal orang Melayu ni, ada adabnya, dia beradab orang ni. Sopan santun dia cukup bagus, lemah lembut budi bicara dia. Dan banyak lagi perkara kebaikan kita tengok pada orang Melayu ni. Macam mana orang Melayu ni dibentuk, ya, untuk menjadi orang yang sentiasa penyayang, ya, sentiasa lemah lembut, ya, dalam perbicaraan dan sebagainya. Sifat orang Melayu ni sebenarnya disegani oleh bangsa lain di dunia ni. Mereka yang belajar ilmu bela diri, utamanya silat tahu, dididik dan dibentuk dengan adab dan adat Melayu Muslim yang terpuji, ya. Tidak mencela orang, tidak mencaci orang, tidak mengata orang, tidak merendahkan orang. Ini adab ni yang dah hilang sekarang ni, ialah adab. Dalam masyarakat kita ni yang dah hilang, tuan-tuan dan puan, adalah adab. Kita tak beradab dengan orang. Kita ingat kita seorang dia pandai, kita ingat kita seorang dia hebat, kita ingat kita seorang dia reti, yang tahu. Ini jadi masalah, tuan-tuan dan puan. Tidak ada sebenarnya manusia yang tahu belaka, yang tahu segala-gala ni. Tak ada. Kalaulah ada manusia yang tahu segala-gala ni, maka dia bukan manusia, tuan-tuan. Tak layak dia panggil manusia. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu segala-gala dia di atas muka bumi ini, ataupun di atas langit, ataupun di antara keduanya. Allah sahaja yang memiliki kelebihan itu. Allah sahaja yang maha mengetahui segalanya, yang ghaib dan juga yang zahir. Alimul ghaibi wa syahadah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah lah maha pengasih lagi maha penyayang. Manusia ni, tuan-tuan dan puan, sebanyak mana pun ilmu yang dia ada, tetap ianya terhadap
Maka dengan keterbatasan ilmu yang ada pada orang, janganlah pula kita menilai orang tu dengan mengatakan, oh dia tu tak pandai, dia tu tak tahu apa-apa, dia tu menipu kamu, dia tu bodoh. Tak boleh, tuan-tuan. Siapa kita nak menilai orang? Bila kita menilai orang begitu, apa orang tak boleh jawab ke? Manusia ni bukan bisu tau. kita sedap mengata orang, kalau orang kata kita balik macam mana? Macam yang berlaku pada saya lah, tuan-tuan, kan? Dan pada ramai orang lain lagi, pada anak-anak buah saya, pada guru-guru silat yang lain. Ramai, tuan-tuan. Ada guru silat yang senyapnya. Orang nak kata apa, lantak dia lah, aku peduli apa. Tapi ada juga guru silat yang apabila orang kata dia macam-macam, sampai masa ditibai juga, kan? Bila dia tibai juga tu, tuan-tuan dan puan, kan? Bila dia tibai juga tu, tuan-tuan, berperang lah jawab dia. Mu kata aku kata mu balik, kan? Nak kata ke orang sangat. Adab ni yang kita kurang jaga. Dan saya tengok, tuan-tuan dan puan, benda yang berlaku menyedihkan kita. Apabila Malaysia ni tak tahulah, tak ada akal ke macam mana, tak tahulah. Kurang akal ke macam mana, tak tahulah. Adab ni penting, tuan-tuan dan puan. Kita kena beradab. Bukan berhadap, bukan berhadapan. Beradab. Kalau kita tak ada adab dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan, tak tahulah nak kata apa. Ya. Baik. Nilai seterusnya bersemangat. Dalam seni bela diri, terutama dalam silat intau yang kita ajar di Pasir Putih dan juga di tempat-tempat lain di Malaysia ni, setiap pelajar diberi motivasi tinggi supaya sentiasa bersemangat menuntut ilmu. Jangan malas. Kita tak galakkan orang ni jadi malas. Kita galakkan orang ni jadi rajin dan semangat tinggi. Dia mesti excited untuk menuntut apa juga ilmu, bukan saja silat. Kita instill, kita tanam semangat ini supaya mereka kurang menggunakan handphone. Learn ni, tuan-tuan, sekarang ni kita tengok budak-budak, ya Allah, di sekolah sambil-sambil tunggu guru datang nak mengajar silat, ataupun jurulatih datang nak mengajar silat, ataupun waktu break, ya, dia berlatih setengah jam, kemudian dia break, nak sambung pula tu. Dalam masa dia break tu, menatap handphone. Masing-masing ambil handphone, dia tengok handphone lah, dia tengok game, dia main game ke, dia tengok tak kira lah pelajar silat, pelajar taekwondo ke, sehingga kan jurulatih terpaksa mencari jalan macam mana nak disiplinkan anak murid ni supaya dalam masa rehat, katalah 15 minit itu, mereka dapat berinteraksi dengan baik, ya. So terpaksalah kita sediakan minuman, kita sediakan makanan, whatever, kan. Masa rehat itu sambil-sambil dia minum. Begitulah, tuan-tuan dan puan, ya. Supaya kita bina semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi, semangat kerjasama, semangat untuk hidup bersama, ya, semangat untuk gotong royong orang panggil, yang juga dah hilang. Semangat gotong royong ni dah tak ada dah. Mu aku sekarang ni. Kita duduk dalam masyarakat berjiran dengan orang, tapi kiri kanan engkau, aku peduli apa, kan? Dia tak boleh macam tu, tuan-tuan dan puan. Kita kena kembali kepada membentuk satu ikatan yang mana Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Degih, kerabat. Terima kasih kerana bersama saya. Kita sedang membicarakan topik besarnya sebenarnya ialah musuh tidak dicari, bertemu musuh pantang mengelakkan. Tapi hari ini saya cerita topik kecil ni ialah nilai-nilai dalam silat, dan kita sudah sampai kepada nilai apa namanya, semangat, ya, nilai semangat. Baik.
melalui siri motivasi yang diadakan, walaupun motivasi itu dalam masa 15 minit ke 10 minit ke, kursus-kursus yang dianjurkan oleh akademi kami ini, pelajar akan dilihat sebagai seorang yang rajin dan sentiasa berusaha meningkatkan diri dalam apa juga bidang yang mereka ikuti. Sebagai contoh, ada pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ismail Pasir Putih. Ada yang streaming dia kepada agama, kerana asalnya sekolah Datuk Ismail ni nak dijadikan sekolah agama, tapi last kali dia jadi macam SMKA ke, ya, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Dia bukan mahat, dia sekolah kebangsaan biasa, tapi tak ramailah yang ambil jurusan agama. Tapi bila kita didik mereka ni masuk belajar silat, kita didik, dan alhamdulillah mereka ini sentiasa berusaha untuk meningkatkan diri, dan akhirnya mereka ni lulus menjadi ustaz, ya, mengajar di sekolah pula. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Dan mereka ni Allah cukup cemerlang. Saya cukup bangga dengan anak murid saya. Saya tidak bangga dengan diri, tapi saya cukup bangga dengan anak murid saya, dengan pencapaian mereka ni. Ini dia. Alhamdulillah. Nilai yang seterusnya adalah kependekaran. Pendekar atau pandeka dalam bahasa Minangkabau membawa maksud pandai akal, pandai akal, pandai akal, pandai akal. Nah, di sini satu benda yang susah sikit kita nak instill, kita nak tanam dalam jiwa anak-anak, iaitu macam mana nak suruh jadi pandai akal. Sebab itu di antaranya ialah latihan yang akan memastikan kalau dia mengikuti latihan itu, menggunakan otak kanan dengan otak kiri, otak kanan dengan otak kiri, otak kanan dengan otak kiri, maka di situlah apabila dia rajin berlatih, bukan sahaja berlatih pada waktu latihan di sekolah atau pada waktu latihan di gelanggang, tetapi hari-hari dia melatih diri dia, ya, di rumah dia. Kalau dia dapat disiplinkan diri dia, balik kepada nilai yang pertama tadi, iaitu disiplin. Disiplinkan diri dia untuk berlatih, dan berlatih, dan berlatih, mengaktifkan otak kanan dengan otak kiri, maka di situ tuan-tuan dan puan-puan kita dapat lihat mereka ini menjadi orang yang akalnya seperti orang yang pisau yang dah diasah tajam. Jadi kita mengajar begitu tuan-tuan dan puan-puan, dengan yalah sambil tazkirah, ya, membentuk mereka ini menggunakan akal dengan fikiran dengan bijaksana agar dapat menghindarkan diri daripada berbagai bentuk ancaman minda dan jiwa yang terdapat pada hari ini. Sebab tuan-tuan, hari ini cabaran yang kita hadapi, ancaman yang kita hadapi bukan saja ancaman fizikal, tetapi juga ancaman minda. The attack on the mind, ya, serangan kepada minda, serangan kepada jiwa, hari ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalau kita menceburkan diri dalam bidang yang tak sepatutnya kita ceburkan, maka banyaklah fitnah, hasutan, kata mengata, apa lagi, kata mengata, apa namanya, hasutan dah sebut dah tadi, dan bermacam-macam lagi, serangan kepada minda yang menyebabkan kita mungkin terpengaruh dengan benda-benda yang negatif dan tidak dapat fokus kepada benda yang positif, dan hilang pertimbangan dan sebagainya. Baik, hari ini secara ringkas ya tuan-tuan, kita akan pergi lebih detail insya-Allah. Kalau saya dapatlah, ya, saya akan pergi lebih detail lagi tentang tiap-tiap satu nilai ni tuan-tuan, ya. Baik, di antara nilai itu tadi saya ulang balik ialah disiplin, sabar, hormat, yakin diri, beradab, bersemangat, nilai kependekaran dan nilai integriti, ya.
kita nak sampai ke penghujung dah sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya ulang sekali lagi, sekiranya orang ramai tahu nilai budaya yang terkandung dalam silat, sudah tentu mereka akan menghantar anak-anak mereka mempelajari silat ini. Atau mana-mana ilmu bela diri, yang penting dia ada, yang penting guru tempat dia belajar tu dapat instil, dapat menanam nilai-nilai yang baik ini, nilai-nilai yang murni ini kepada setiap pelajar, kepada setiap penuntut ilmu, ya, mereka yang datang untuk belajar seni bela diri. Baik, apabila bercakap tentang integriti, tuan-tuan dan puan, sebenarnya tidak ada satu perkataan pun yang dapat menjelaskan integriti ini. Integriti adalah gabungan keikhlasan, amanah, ketulusan, jati diri, kepercayaan, memiliki dan mengamalkan prinsip yang benar, serta menegakkan kebenaran. Bagi kami di Silat Lintau, yang pertama sekali, supaya anak-anak murid ini mempunyai integriti, maka kita ajarkan 4 sifat Rasulullah SAW, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan kita jelaskan, kita huraikan supaya pelajar-pelajar silat kita, pelatih-pelatih silat kita, kemudiannya apabila dia menjadi jurulatih silat, dia mempunyai 4 sifat, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Di situlah kita dapat melihat, ya, bagaimana jurulatih ini dia akan tetap berdisiplin. Dia dah ada motivasi diri dia. Dia tak perlulah dimotivasi, kan. Tak perlu dah kita hantar dia khusus motivasi sebagainya, kerana dia dah ada disiplin diri dia dengan 4 sifat ini. Saya selalu kata Silat Lintau ni silat langkah 4. Dan langkah 4 ialah langkah 4 yang kamu mesti ada, ialah bukan saja langkah 4 fizikal, tetapi siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat ini kena ada dalam diri kita. Maka jadilah kita orang yang ada langkah 4 atau sifat 4. Okay. Pelajar dibentuk dalam gelanggang dan melalui kursus-kursus yang diadakan supaya menjadi seorang yang mempunyai integriti yang tinggi. Okey. Ngendap sikit, tuan-tuan. Okay. Dan terakhir, semangat terakhir ya, nilai yang kita nak tanam, nilai yang lahir daripada silat ini ataupun daripada mana-mana ilmu bela diri, ialah semangat juang dan kesukanan. Setiap pelatih silat, setiap pelajar, ya, setiap pelajar. Ya, Haji, betul. Betul. Setiap pelajar akan melalui tahap-tahap dalam silat ataupun ilmu bela diri yang mereka belajar, daripada tahap 1 hinggalah ke tahap 5 atau tahap 9 atau berapa tahap saja yang ada dalam ilmu bela diri. Ya. Dan saya bercakap ni umum, tuan-tuan dan puan, ya, bukan hanya nak menjuruskan kepada Silat Lintau. Kita bercakap tentang ilmu bela diri secara umum, ya. Kena faham tu, jangan salah faham pula. Kenaikan tahap adalah melalui ujian-ujian penilaian atau grading, ya, tingkat tali pinggang, dari tali pinggang putih, kuning, hijau, merah, biru, kelabu, coklat, hitam, tak kira lah, apa macam-macam lah, tali pinggang pelangi ke whatever. Dan setiap 3 atau 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali, whatever, ya, grading ini dilakukan untuk memastikan bahawa pelatih itu dapat memenuhi kriteria dia sebelum dia pergi berjuang. Contohnya, kalau seorang itu belajar untuk silat olahraga, ya, maka dia perlu melalui tahap-tahap ini, dan lepas setiap tahap supaya dia dapat pastikan diri dia ni layak untuk masuk pertandingan silat olahraga. Silat olahraga adalah satu bidang silat sukan yang ada kebaikannya, bukan tidak ada kebaikan langsung. Walaupun nilai-nilai tradisi itu tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya 100%, tetapi
dari segi perjuangan, dari segi ilmu juang itu, ilmu juang dalam silat itu, menggunakan taktik silat itu tetap ada, ya. Walaupun ada setengah-setengah tu yang campur aduk kan, MMA ke whatever, taekwondo ke karate ke, waktu bersilat olahraga itu lain hal lah tuan-tuan dan puan. Tapi kita nak instilkan macam mana kita dapat tengok pesilat-pesilat daripada Indonesia, Malaysia pun ramai, ya. Sekarang ni kita tengok menguasai bidang silat olahraga ini dengan baik, ya. Terutamanya langkah 4 dengan langkah 3. Dan apabila dia dapat menguasai langkah 4, langkah 3 ni dengan baik, kita dapat tengoklah pulangan dia ialah pingat emas. Berapa banyak pingat emas yang Malaysia bawa balik, Indonesia bawa balik dan sebagainya. Alhamdulillah, melalui latihan yang kata orang tu berterusan, latihan yang bersungguh, bukan latihan yang main-main, maka seseorang itu akan dapat mengekalkan stamina dia, mengekalkan kepakaran dia, mengekalkan ilmu dia tu dan menggunakan ilmu dia tu dengan baik sehingga dia berjaya dalam bidang sukan, iaitu silat olahraga. Silat seni pun begitu juga, dan silat tradisi pun begitu juga. Walaupun silat tradisi ini kita tidaklah menonjolkan diri, ya. Takkanlah kita belajar silat yang tradisi kemudian kita nak pergi nak tunjuk orang macam mana, supaya orang tahu. Adakah kita nak pergi supermarket, pergi pasar, pergi kedai mana-mana, kan, pergi tibai orang? Tak ada, kan. Jadi itu tuan-tuan dan puan yang saya kata, musuh tidak dicari, bertemu musuh pantang dielakkan. Kalau kita reflect balik pada apa yang saya cakap tadi tentang nilai-nilai ini, inilah dianya yang kita kata musuh tidak dicari. Yang dicari itu ialah nilai diri seorang pesilat. Who are you? Siapa anda? Dan apakah kebaikan yang keluar daripada anda, yang lahir daripada anda? Adakah anda seorang yang tidak mempunyai integriti, tidak berdisiplin, tidak ada semangat juang, tidak tahu menghormati orang yang tidak beradab? Atau adakah anda seorang yang mempunyai nilai-nilai jati diri yang baik dalam kehidupan? Bagaimana orang melihat kita, begitulah kita. Untuk menepis dan menangkis segala pandangan-pandangan negatif, terutama sekali daripada ibu bapa yang setengah itu masih lagi mengatakan tak usah belajar silat, kerana mereka tak nampak apa sebenarnya yang ada dalam silat. Nilai-nilai yang lahir daripada silat ini, tuan-tuan dan puan, walaupun ada, jaranglah ada anak murid yang tak dapat nak ikut 100%. Yang tak dapat nak ikut langsung pun ada, yang tak nak dengar kata pun ada. Bukan tak ada, tuan-tuan dan puan, tapi bukan hanya pada silat, tuan-tuan. Pada ilmu bela diri lain pun ada anak murid yang tak dengar kata. Ada anak murid yang menyalahgunakan ilmu yang dipelajari. Ada pelajar yang belajar 2 hari dah nak tunjuk hebat lah. Ada. Ini tak dapat nak lari lah, tuan-tuan dan puan, kerana ini sifat manusia ni macam-macam. Orang ni macam tu lah, tuan. Ramai sangat orang macam tu lah. Bukan semua orang boleh dididik, dibentuk dengan baik untuk menjadi orang baik. Tapi ada yang boleh, ramai yang boleh sebenarnya. Kerana ramai yang percaya kepada Allah SWT. Ramai yang masih lagi ada iman dalam hati mereka. Walaupun sedikit ke banyak ke, ada iman dalam hati mereka. Dan orang yang ada iman dalam hati, tuan-tuan dan puan, inilah sebaik-baik manusia yang dapat kita bentuk, dapat kita ajar. Dan mereka ini bakal menjadi jurulatih yang akan dapat membentuk dan mengajar orang lain pula, supaya menjadi sebahagian daripada masyarakat, ya, yang dapat bergaul dan dapat mengajar manusia lain, membantu manusia lain dalam kehidupan ini. Kita tengok, tuan-tuan dan puan, hari ini berapa ramai yang dikatakan orang silat ni, kalau belajar silat ni kau jadi jahat, kau belajar silat ni kau asyik bergaduh je. Berapa ramai sebenarnya yang bergaduh ni, tuan? Tak ramai. Tak ada pun. Itu hari cuma cakap-cakap. Cakap kosong tu belaka tu.
cakap kosong je belaka. Ya. So tuan-tuan dan puan, sekali lagi ya, kita saya nak ulang sedikit ya. Sekiranya orang ramai tahu nilai budaya yang tinggi, yang murni, yang terdapat dalam silat, sudah tentu mereka akan menghantar anak-anak mereka untuk mempelajari silat ini. Dan seringkasnya hari ini tuan-tuan dan puan, nilai-nilai yang dimaksudkan ialah disiplin, sabar, hormat menghormati, yakin diri, beradab, bersemangat, mempunyai nilai kependekaran, ya, iaitu bijak akal dia, pandai akal dia, mempunyai integriti yang tinggi dan semangat juang serta kesukanan yang tinggi. So akhir sekali tuan-tuan dan puan, untuk last piece ya daripada saya pada hari ini, zahir pesilat mencari kawan, batin silat mencari Tuhan. Musuh tidak ku cari, bertemu musuh pantang ku elakkan. Sekian dan terima kasih kerana sudi bersama saya pagi ini. Saya Kamal Shah, Guru Utama Pertubuhan Seni Silat Intau Malaysia, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.